Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila al-qubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kulluhum ajma'in shawlil lailahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملتنا أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور فهم وافتح علينا بمعرفة علم وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengurusi Surau Taman Megah serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, yang dihormati barisan kepimpinan masyarakat,
Yang dihormati barisan para alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kape. Waras, alhamdulillah. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhitung. Terutamanya akan nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa, berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesihatan, diberikan masa lapang, kita dapat memanfaatkan nikmat sihat dan nikmat masa lapang ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat sihat dan nikmat lapang itu juga merupakan ujian supaya kita tidak menyalahgunakan. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan di dalam hadisnya yang kita sering dengar, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia suka mensia-siakan, begitu berlalu begitu sahaja, iaitu nikmat sihat dan nikmat masa lapang, tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sekarang ini diam tak diam telah berada pada 23 Sa'ban, terbenamnya matahari tadi. Ya. Tolak lebih kurang 23 lebih kurang 7 ataupun 6 hari lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Ya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dapat menemui bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan bulan Rajab dan bulan Sa'ban yang kita lalui ini hingga penghujungnya, mudah-mudahan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, tuan-tuan hadirin hadirat, saya nak menyentuh iaitu di antara persiapan kita nak menghadapi bulan Ramadan, iaitu berkenaan taubat dan tanda-tandanya. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sekarang di antara saudara-saudara kita ini sedang diuji, ya. Yang hangat dibualkan iaitu di antara saudara kita diuji dengan menerima musibah banjir. Ya. Ia adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kena musibah banjir itu memang ujian, yang tak terlibat dengan musibah banjir itu pun diuji oleh Allah sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Sing omah itu apa-apa kaya biasa, kuripane kaya biasa, ya iso kerja, ya iso ngeteh, ya iso mbual-mbual, ya, macam biasa. Dia tak terlibat dengan banjir, tapi diuji, tuan-tuan. Diuji apa? Ujiannya sama ada dia nak menolong saudaranya yang sedang diuji musibah banjir ataupun tidak. Itu ujian juga, tuan-tuan, ya. Ujian Allah Subhanahu wa taala ini berbagai bentuk. Ada diuji dalam bentuk khauf, bentuk takut, ya. Diuji dalam bentuk takut. Kita ada anak contohnya umur dah 40 tak berumah tangga, takut tak temu jodoh. Takut tak? Takut, ya. Ataupun dekat kebun sekarang ni, ada kebun dekat Medan pula, tak surut-surut banjirnya, ya. Macam bertenang aja, ya. Wah, ini kalau kena 2 minggu 3 minggu habis kelapa sawit aku kat kampung. Takut tak? Takut. Contoh, ya. Yang perempuan pula takut suami nak kahwin lagi, takut juga, ya. Banyak takut. Tuan-tuan hadirin hadirat, ada negara yang diuji dengan ketakutan peperangan. Ada yang diuji dengan gempa bumi. Ada yang diuji dengan ribut taufan. Ada yang diuji dengan banjir, tuan-tuan. Itu bentuk ujian yang berbentuk takut. Ada yang diuji dalam bentuk walju, ya, ini kelaparan. Ya. Kita walaupun diuji dengan banjir, tuan-tuan, tak adalah dengarnya sampai tak makan, ya. Ada yang gotong royong, ada yang dapat disapkan, ditendakan, dihantar makanan walaupun lambat mungkin, walaupun lauk ekor, contoh nasi putih karo goreng iwak wak ayam karo kalau jangan, alhamdulillah untuk pangan juga, kan. Dekat Malaysia ni lagi kebanyakannya mati bukan kurang makan, tapi kebanyakannya lebih makan, ya. Saya tak ceritalah bahasa tentang makan ni, tuan-tuan.
Tapi walau bagaimana pun bentuk kelaparan dulu masa kecil-kecil dululah saya tuan-tuan. Saya duduk dekat Parit nombor 5. Parit Usop. Dulu saya memang latar belakang orang yang susah jugalah. Kalau nampak orang beli aiskrim ni, ya Allah, sampai ngiler ni tak? Apa? Ngeces, ngiler pun ngiler orang tidur ya. Ngeces ya, sampai ngeces tuan-tuan nak beli, ingin sangat nak minum aiskrim. Ya nak beli aiskrim tu. Kalau aiskrim Malaysia tu biasa lagi lah. Kalau yang ada biskutnya bawah tu sampai ngeces tuan-tuan. Ingin nak makan tapi tak dapat makan sebab tak mampu nak beli. Ingin nak makan mi bandung masa tu. Sanggup ambil belah pinang ya, belah pinang tu dijemur, dicungkir, nak makan mi bandung. Saking susah dulu tak dapat makan dalam kelaparan kerana tak ada duit. Sekarang ni dah tahu bukanlah maksudnya banyak duit, tak juga. Alhamdulillah lah, syukurlah. Duit ada nak beli aiskrim. Tapi tak boleh makan pula. Contoh, gula tinggi 23. Contoh, minta janganlah sampai 23. Kawan saya pergi PPS pergi tu ada cek kesihatan. Kebetulan dia bagi bantuan tu cek. Oh, gula 23. Ada yang belas. Tak pernah cek kan. Ada duit nak beli aiskrim, tapi ada duit. Dulu masa kecil tak ada ingin nak aiskrim, tak ada duit. Sekarang ni ada duit contohnya lah, tak banyak ada lah. Mampu nak beli aiskrim tapi tak boleh makan. Oi, nanti gula meningkat. Contoh. Dulu nak beli mi bandung tak ada duit, sekarang nak makan mi bandung ada kahut pula. Tak boleh, uji lapar juga. Itu contoh tuan-tuan bentuk kelaparan tu boleh uji macam tu. Tapi janganlah salah makanan. Makanan tu semua baik tuan-tuan Ujiannya terus tu baik ya, kita jangan salahkan. Kita makan sebab tu minta keberkatan. Ada yang diuji dengan kelaparan. Di luar-luar negara sana ya, payah nak dapat makanan ya. Ada yang diuji tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati dengan kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal ya, kekurangan harta tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Contohnya dilanda banjir, banyak harta-hartanya musnah. Perabot-perabotnya tak boleh pakai. Mosek-moseknya jeplak kapeh contohnya lah. Moseknya kalau basik baru jeplak tak je, kena rendam air. Kendaraannya tuan-tuan hadirin hadirat terendam air contohnya. Diuji dengan kekurangan harta tuan-tuan. Walau bagaimana tuan-tuan itu merupakan ujian. Kena reda. Kalau tak reda, rugi. Dah lah diuji, rugi dekat dunia, tak reda lagi, rugi dekat akhirat tuan-tuan. Ada yang diuji dengan wal anfusi. Ya, wal anfusi ni bukan dihapusi. Wal anfusi ni maksudnya diuji dengan kehilangan orang yang disayangi. Jiwa-jiwa yang disayangi hilang. Isteri kita yang kita sayangi telah meninggal dunia. Contoh. Suami yang kita sayangi meninggal dunia. Anak kita yang kita harapkan dapat meneruskan perusahaan, dapat menjaga rumah. Contohnya lah, kalau kita dah tak ada, dah lah anak kurdewean, ya, anak cuma seorang, anak tunggal, tiba-tiba dia pergi dulu. Uji tak tu? Ujian. Kita kena reda. Ustaz cakap senang, Ustaz tak menghadapi. Dia cakap gitu pula. Jangan, ya. Apabila kita diuji kematian, orang yang disayangi kena reda tuan-tuan. Ya. Jam tu kita reda, besar dia punya ganjaran. Dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, istijab. Kemudian kita bacalah ayat Quran, suratul Fatihah ke suratul Ikhlas, niatkan pahalanya kepada si mati. Ya. Jangan kita menangis meratap-ratap. Nangis meratap-ratap ni macam tak reda. Berbezalah dengan contohnya fahaman agama lain. Dulu kawan saya tuan-tuan, masa sekolah menengah dulu dia ada kawan Cina yang bukan Islam. Ni bukan nak bangsa tak. Ya, kawannya Cina, dia bukan Islam. Satu masa, dia budak-budak sekolah menengah, memang cari duit lebih memang sukalah. Kalau dia sembahyang jenazah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dulu kalau lepas sembahyang, tengok dekat kocek ada sampul. Dulu sekarang ada lagi tak? RM2 dalam. RM2 besar masa tu. Ini kawannya Cina tu, kawan saya, lu mau duit tak? Mau kerja tak? Senang, banyak senang kerja. Kerja apa? Lu kerja nangis sajalah. Kerja nangis dapat upah. Iya, lu nangis saja. Atuk saya baru mati Lu nangis dah. Ini nanti saya subahat pula dengan awak punya agama. Orang tak nampak, jangan risaulah. Lu nangis dalam guni
Lu nangis dalam guni. Masa tu budak-budak lagi. Okey lah. Dia pun masuk guni nangis. Bukan nangis pun. Dia kata kalau aku dia jerit gitu. Jadi dia sempat tanya lah. Lu kenapa lah? Atuk lu mati kenapa tanam tengah hari ya? Kan banyak panas ya. Orang Cina yang bukan Islam ni, kalau ikut pahaman agama dia lah, dia tanam memang tengah hari. Saya tak jumpa dia tanam pagi, petang, bengi, ada jumpa? Biasa memang tengah hari. Tengah hari dibuat keliling dulu bandar-bandar sebagainya kan. Di belakang ada orang nangis banyak-banyak. Itu kenapa tanam tengah hari ya? Kan banyak panas lah. Bukan ada bumbung, ada apa. Itu kanopi pun kecil ya. Itulah yang dipahamkan kata dia. Itu tengah hari malaikat tukosip lah. Itu malaikat tengah tukosip cepat-cepat masukkan kubur lah. Jadi tak perasan. Wah. Habis kalau dia bohong-bohong dengan saya tuan ya. Kalau dia bohong-bohong. Habis tu kenapa upah-upah orang suruh nangis? Itu nangis kuat banyak babut lah. Banyak bagus. Saya dah cakap macam ni. Banyak bagus lah. Itu nangis kuat-kuat banyak bagus. Kenapa? Itu apabila orang banyak nangis, itu malaikat telinga bingit lah kata dia. Malaikat dia ya. Telinga bingit lah. Bingit sangat. Lu masuk surga lah, masuk surga lah. Itu yang disuruh nangis tu. Itu di antara sebabnya. Tapi jangan tuan-tuan pula nanti tidur saya dengar, orang mati suruh nangis lah. Balik pesan pula dengan rumah. Yang tadi Ustaz Kamal cakap, kalau abang mati besok nangis kuat-kuat tau. Biar malaikat bingung kata dia. Bingit tinggal. Jangan. Itu bukan kita punya fahaman, bukan. Ya, bukan kita ajaran dalam Islam. Kalau orang Islam jangan nangis meratap-ratap, maka malah menambah siksaan pada si mati. Jadi tuan-tuan, kita apabila timpa musibah, hilang orang yang disayang ni, kita redha, kita ucapkan istijab tuan-tuan, dibinakan rumah ataupun dibinakan istana di dalam surga. Besar ganjarannya tuan-tuan. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala uji dengan apa? Was-samarat, dikurangkan buah-buahan, tanaman-tanaman hasil mahsul. Kena sabar. Selalu saweteng untuk 10 tan di kampung. Wah, melawas untuk saktan. Alamakmu kersaktan. Allah dia ngomong. Patutnya alhamdulillah. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ya, kita minta pada Allah semoga Allah Ta'ala kurniakan rezeki yang tak putus. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah lah. Bersyukur. Ya, ada juga walaupun 1 tan, ada yang tak ada langsung. Betul? Jadi ujian Allah ni ada bentuk takut, ada bentuk kelaparan, ada bentuk dikurangkan harta, ada bentuk dihilangkan jiwa, ada bentuk dikurangkan hasil mahsul tanaman-tanaman, buah-buahan. Ini adalah merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh buka surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Maka tuan-tuan, kita hendaklah menghadapi ujian-ujian tersebut hendaklah dengan sabar. Hendaklah dengan apa tuan-tuan? Dengan sabar tuan-tuan. Ya. Sebab itu tuan-tuan, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan sabar ini ada 3 bahagian. Daripada diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Rasulullah telah bersabda, sabar itu ada 3 tingkatan. Ada 3 bahagian senang cerita. Yang pertama, as-sabru salasun. Fasabrun 'alal musibatin, wa sabrun 'ala ta'atin, wa sabrun 'anil ma'siyatin. Sabar itu ada 3 tingkatan. Pertama, sabar atas ditimpa musibah. Apabila kita ditimpa musibah ni, contohnya tadi apa? Musibah takut, musibah kehilangan jiwa, musibah kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kekurangan hasil buah-buahan dan sebagainya tuan-tuan. Itu merupakan satu musibah. Allazina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tuan-tuan. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian,
Ya. Apabila ditimpa musibah ni, kita kena sabar. Sabar ditimpa musibah ini dinyatakan dekat sini mendapat balasan 300 darjat. Ya, 300 darjat tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang keduanya pula wasabrun ala ta'atin, ya. Yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah. Pun kena sabar. Kita melakukan contohnya ibadah solat. Kena sabar ke tidak? Kena sabar. Bukan solat aja. Kita ambil wuduk pun kena sabar. Kalau ambil wuduk tak sabar tuan-tuan, ya Allah. Itu yang kadang-kadang ambil wuduk koyak kinjeng ngarek cewek. Ni baku ngomong bian, kowe wuduk koyak kinjeng ngarek cewek. Kinjeng tahu kinjeng. Alah yang dekat kapal, dekat parit tu nyambung macam helikopter tu lah, ya. Apa namanya Melayu saya pun tak tahu. Pepatung, ya. Oh, ambil wuduk laju betul. Lepas tu sebab tu kita makruh kalau gunakan paip ni, kalau kita guna paip tuan-tuan, kita buka begitu deras. Kadang-kadang pusingkan kepala paip sampai tanggal. Padahal dah besar dah tu. Bukan hanya slow, lagi-lagi yang depan tu kan. Bukanya bunyi kan. Wow, dibuka sampai tanggal dia punya kepala paip. Makruh tuan-tuan. Kerana apa? Apabila kita menggunakan air terlalu besar, nanti tidak cermat ketika kita membasuh anggota wuduk. Lagi satu membazir tuan-tuan. Kalau betul-betul ambil wuduk satu cawan ni boleh cukup tuan-tuan. Kan boleh ambil haji dulu kan. Satu cawan ni bukan boleh cukup ambil wuduk tuan-tuan. Jadi tuan-tuan ambil wuduk kena sabar. Begitu juga tuan-tuan kita kena solat. Solat pun kena sabar. Kadang-kadang kita solat ni tuan-tuan, ya rukunnya pun dilanggar aje. Rukun solat ada berapa tuan-tuan? Ada 13. Ya, pertama niat. Kedua niat, yang kedua qiyam. Ketiga takbiratul ihram. Tiga-tiga ni serentak. Ada yang kata dulu qiyam dulu. Tiga-tiga boleh. Ada pendapatnya. Ya. Kemudian keempat membaca Fatihah. Yang kelima rokok. Rokok berserta tomak nina. 6 iktidal berserta tomak nina. Sujud berserta tomak nina. Duduk antara dua sujud berserta tomak nina. Kemudian apa lagi? Kemudian sujud, lepas tu duduk tahiyat akhir. Kemudian membaca tahiyat akhir. Kemudian membaca selawat selepas tahiyat akhir. Yang ke-12 memberi salam yang pertama. Yang ke-13 tertib. Ini yang rukun, ya. Tadi ada berapa rukun yang ada tomak ninah? Ada 4 contohnya. Rukuk tak betul-betul rukuk, belum sempurna. Sebab tu disunatkan baca tasbih ketika rukuk. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apabila kita baca tomak ninah tak? Tomak ninah, tapi ni orang baca wah, tak berhenti. Ya, tak berhenti sekejap kata subhanallah. Lagi-lagi semua yang tarawih. Wah. Imam yang cepat satu napas very good. Imam baca unu aduh. Jangan mengeluh, bukan imam sini. Ya. Jangan nak cepat aja. Baca satu napas tak tahan pun ditahankan. Ya. Kan tarawih tu maknanya rehat-rehat. Tenang-tenanglah sembahyang, ya. Jangan gopoh-gapah. Kadang-kadang iktidal belum berdiri sempurna. Sami Allahu liman, belum berdiri sempurna, dah sujud dah. Lagi nak baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya assalamualaikum. Ya. Tak baca. Jadi kalau kita baca tu secara tidak langsung kita tomak ninah. Tengok, kalau kita laju tadi ni bermakna kita tak sabar. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan arba'u minal jafa. Ada 4 perkara yang membawa kepada kekecewaan. 4 perkara ini membawa kepada penyesalan. Ya, membawa kepada apa? Penyesalan. Pertama apa kata Rasulullah SAW? Kadang-kadang kita ambil berat. Ayyabular rajulu wa huwa qaimun. Jika seorang yang kencing sambil berdiri. Kita kalau sihat segar buka, kaki tak kena gaut, boleh melengkung sebagainya, duduklah bertianggung, jangan berdiri. Bertianggung pun kita kalau pakai pakaian ni tak tanggal pun kena
kena lipat pakaian kita ni. Ini masuk tanda kadang-kadang tak lipat aja. Cur, pula dia punya power pula. Tekanan power, faham tekanan power? Wah, kalau tanah tu orang balik. Tapi nek makuk, saya ki makuknya apa? Jenenge apa? Apa? Ayam cengkong, dia batu tu apa namanya tu? Siramik. Saya ni nyebut ni tak pandai. Siramik. Nek tekannya kuat, balik apa raya ya? Lagi-lagi ngadeg. Balik kuat tu. Cur, balik kening pakaian. Kita pun sembahyang. Jangan dipandang rendah. Ya, sebab ada sahabat Nabi yang saya cerita dulu, Sa'ad bin Muaz kan. Gugur syahid tuan-tuan Sa'ad bin Muaz ni. Sa'ad bin Muaz salah seorang sahabat Nabi yang tangannya dicium oleh Rasulullah. Kenapa? Sa'ad bin Muaz ni kenteng kerja. Golek rezeki sing halal. Dia dapat harta, banyak belanjakan hartanya pada jalan Allah, gugur syahid. Tapi diceritakan tuan-tuan, masuk dalam kubur kena himpitan yang keras sekali. Dihimpit remuk, tulang belulangnya berselisih di antara satu sama lain, kemudian pulih selama-lamanya. Sehingga kan kata Rasulullah, sekiranya ada umat-umatku yang terlepas, boleh dilepaskan daripada himpitan kubur yang keras, nascaya orang pertama ku bebaskan siapa? Sa'ad bin Muaz. Sa'ad bin Muaz bukan melakukan jenayah, merompak, berzina, tak. Diceritakan ketika dia musafir, dia orang tahan ada kodok hajat, dia telah buang air kecil berdiri, najisnya terpecik pada pakaiannya, lalu dia mendirikan solat tanpa mensucikan dan membersihkan pakaian tersebut. Itu pun kena himpitan yang keras tuan-tuan. Lakinnya orang solat, koyo apa yo sekso ni. Tapi nak kilingan ngono yo. Wah yo kita joko-joko tenan ya. Wis ngomong Jawa pula. Sing nombor dua. Apa yang membawa kepada kekecewaan? Saya nak cerita yang sembahyang tadi, kena sabar. Wa ayyam sahaja bahatahu qabla ayyafroha minas salah. Seorang yang tergesa-gesa mengusap dahinya sebelum selesai sembahyang. Maksudnya sembahyang dalam keadaan gopo gapa, nanti kecewa. Tapi nek ngobrol ning warung sing ngomong kilo, tuahan tenan. Banyu ni kek RM2 boleh sampai sak jam. Ngombe ni sak cawan. Dorongnya sak jam. Bual. Ono ai modali. Tapi nek solat tuan-tuan, ya Allah, berkira betul. Baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, wakaf tidak, ibtidak tidak. Lagi best dia senyap je. Baca dalam hati. Boleh baca dalam hati. Dia tak sah nanti sembahyangnya tuan-tuan. Jadi nak mengelakkan sembahyang kita ni supaya sabar, jangan gopo gapa, sembahyanglah berjemaah. Insya-Allah tak gopo gapa. Boleh kita main gopo gapa? Walah mamam lambat aku rokok nisik lah. Urung salam aku bisa. Boleh? Ya tak boleh. Jangan gopo gapa, sembahyang berjemaah. Yang ketiga, siapa besok orang yang apa ni? Orang yang rugi. Kata Rasulullah, wa ayyasma'at nida fala yazhad mislama yazhadul muazzin. Yaitu seorang yang mendengar azan lalu tidak mengikuti suara muazzin. Dengar azan buat tak tahu aja, mandak bual. Satu lagi kadang-kadang yang cakap ni pun kadang-kadang lah. Baca doa lepas azan macam nak tak nak aja. Minanu amanu Allah. Amin. Wah, cepat betul baca doa azan. La ilaha illallah. Amin. Dah cepat betul habis. Padahal baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca selawat dulu. Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qa'imah. Kan panjang tu ya. Tiba-tiba habis. Ya Allah. Itu yang cakap ni lah tuan-tuan. Padahal kalau kita amalkan tu tuan-tuan, di antara amalan yang memudahkan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan yang keempat, siapa yang rugi? Ini. Wa an askura indahu fala yusalli alayya. Yaitu seorang yang mendengar namaku.
Apabila disebut kita mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, dia tidak mahu berselawat ke atasku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, yang kedua, sabar apabila melakukan perintah Allah. Di antaranya kita puasa. Kita beramal ibadah puasa ni tuan-tuan, mendidik kita sabar, malah mendidik kita supaya ikhlas kepada Allah apabila kita beramal ibadah tuan-tuan. Tuan-tuan, contohnya kita puasalah. Puasa sunat dah contohnya ya. Ni dah puasa bulan Sa'ban ni, dah akhir ni. Kalau yang biasa puasa sunat bolehlah. Kalau jarang puasa sunat, tiba-tiba akhir 16 akhir nak puasa, makruh hukumnya tuan-tuan. Puasa sunat ni lagi mencabar tuan-tuan. Orang lain tak puasa, dia boleh puasa. Kan? Memang mencabar. Kita puasa dekat rumah contohnya. Kita puasa pun sebab orang rumah ajak. Bang, saya ada tinggal sehari aja bang puasa qada. Abang nak puasa tak? Abang kan selalu rajin puasa. Macam nak tak nak, dia ajar puasa lah. Lepas tu, bang, kita nak pergi rumah orang, nak menjahit. Abang kat rumah seorang-seorang tau. Kan? Dekat rumah seorang-seorang puasa sunat. Ya Allah, sekali ada anak kita masih kecil buka peti ais ataupun cucu kita. Ya Allah, dalam peti ais, fresorin dalam kotak. Berhaba. Tembikai merah. Hari biasa tuan-tuan, tengok macam tak apa-apa tuan-tuan. Tak percaya besoklah satu Ramadan tengok. Tengok air sirap Bandung cincau tu, lain pesen lah. Tengok biasa tak apa-apa. Tapi hari tu macam sedap aja tuan-tuan, tak ya. Masa tu tuan-tuan, kalau kita nak minum, nak makan dalam peti ais, kita puasa sunat je tuan-tuan. Rumah pun tak ada kan. Kalau tak ada kita minum pun, lepas tu buat berlakon je boleh tak? Bukan rumah tahu kan. Tapi kenapa tak nak buka juga? Kenapa tak buka? Mendidik kita sabar. Dan mendidik kita ikhlas sebenarnya tuan-tuan. Dah isyak dah. Okay. Dah betul ke tak ni? Dah. Azan dulu. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah
wa syarafa wa darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'su maqamal mahmud allazi wa'ata innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma fid dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita nak melakukan perkara yang dipadukan oleh Allah kena sabar. Kita puasa mendidik kita sabar, mendidik kita ikhlas. Dan yang ketiganya tuan-tuan, sabar apabila daripada melakukan maksiat. Kita kena sabar. Orang ajak melakukan maksiat, kita nak melakukan maksiat, sabar daripada melakukannya. Hendaklah menjauhkannya. Macam ada kisah dulu seorang pemuda, walaupun cerita ni lemah, boleh jadi apa ingatan pada kita, yang mana orang muda ni tuan-tuan, dia sabar daripada melakukan maksiat kerana takwanya kepada Allah dan dia segera bertaubat. Taubat ni maksudnya kembali daripada maksiat. Ataupun kata Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, Hujatul Islam tuan-tuan, dalam kitab Minhajul Abidin, taubat ni maksudnya membersihkan, menyucikan hati daripada dosa. Ya, itu maksudnya taubatlah, kata Imam Ghazali tuan-tuan. Ada seorang pemuda ni tuan-tuan, dia banyak menghabiskan masa bersama Rasulullah, belajar dengan Rasulullah, banyak itikaf dekat masjid kerana dia orang yang susah. Satu masa tengah malam, pemuda ni tuan-tuan, hadirin hadirat, tengah malam rasa ngelih. Ngelih ni rasa lapar. Kita kalau lapar tuan-tuan boleh tidur tak kakak? Oh, kelakru. Orang satu orang ya tuan-tuan ya. Sikit-sikit nak kena makan, tapi makan malam ni elakkanlah tuan-tuan ya. Kalau boleh malam ni makan petang. Tapi kalau tak biasa memang kadang-kadang yo. Orang satu. Kita kalau tak boleh tidur ya, buka peti ais macam-macam ada dekat peti ais tu. Dia pemuda ni tuan-tuan, masa tu ada lah peti ais dekat masjid. Ya Allah, lapar betul. Memang lapar betul lah. Memang dah lemah betul badan ni. Maka kata pemuda ni, aku ni dalam keadaan darurat lah, aku nak mencuri lah ni. Dah tak tahan betul ni. Untuk dapat makan sikit pun jadilah nak curi lah ni, kata dia ni. Maka dia pergi rumah yang berhampiran dekat masjid. Kapeh kunci rumah ni. Kapeh kunci rumah ni. Ada satu rumah ni tuan-tuan, ditolak mengoh pintu ni. Mengoh tahu, mengoh. Terbuka. Terbuka. Orang dikunci. Pintu dapurnya tak kunci. Maka pemuda ni pun masuk. Apabila masuk, ya lalu dapur tuan-tuan, ada roti. Ya Allah, baru lepas dibakar, dia punya uap tu masuk. Rotinya kayak kembang-kembang gitu, orang bantat. Kopi bantat tu bantat. Bantat tu tak naik lah, kembang rotinya. Wow. Apabila dia memang dah lapar betul ni. Apabila nak ambil tuan-tuan, dia teringat pesanan. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu, tak kira kamu berada di mana saja. Dan dia teringat apa? Tinggalkan yang haram, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ya Allah. Tak jadi ambil tuan-tuan. Kerana apa? Takutnya kepada Allah. Mula-mula dia nak mencuri, tak jadi sebab dia ingat pada Allah. Dia jalan ke depan sikit, ya Allah, ibaratnya atas meja lah, ada uncang dalamnya dinar, dirham, ada barang kemas. Oh, ini kalau diambil ni setahun makan tak habis ni. Apabila nak ambil dia teringat, tinggalkan yang haram, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Astagfirullahaladzim, ya astagfirullah. Tak jadi ambil tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Dia sabar nak melakukan maksiat. Dia nak ambil boleh tak? Oh, tuannya tak ada. Tuannya tak kat mana? Oh, nak ambil, lepas ni. Potong tangan pun kalau tak jumpa tak potong tangan ni kan. Dia tak jadi. Apabila dia nak patah balik, pintu biliknya pula tak kunci. Dalam pintu luar tak kunci, pintu bilik pun tak tutup. Nampak perempuan tidur. Wah, ada perempuan pula tidur. Terselak sikit pula. Jangan cerita banyak pula. Terselak betisnya. Wah. Tengok rupanya tak ada lelaki. Mungkin single mother ni katnya ni. Mungkin lah ya. Lepas dah terselak betis, ya setan gek sendelok pujang. Kok putih ngono ya. Putih dalam hati. Wah, tengok kanan tengok kiri tak ada ni. Ini nak jajal kena, yang jajal nanti jajal ya. Wah, ini kalau jajal boleh ni. Tapi dia teringat haram. Tinggalkan yang haram, Allah Ta'ala akan ganti yang lebih baik. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang aku buat? Ibaratnya begitulah.
Jadi dia melayu. Dia ninggalkan maksiat tadi kerana takwanya pada Allah, melayu terus naik masjid nangis terturun kerana sedihnya perbuatan tadi. Walaupun tak jadi mencuri, niat nak mencuri itu ada tapi tak jadi tuan-tuan, itu pun sedih. Maka ringkaskan cerita, tuan punya rumah ni macam sadar, rumahnya ni macam ada orang masuk. Dia mengadu kepada Rasulullah pagi-pagi, "Ya Rasulullah, rumah saya tadi macam dimasuk maling lah ya Rasulullah." Tapi tak cakap jauh lah, kau oleh dilepon ni maling ke, macam masuk pencuri. Buatlah rukun tetangga ke, KRT ke, diperketatkan, ibaratnya begitulah, tapi tak jauh macam tu. Lalu Rasulullah tanya, "Wahai saudari, kamu tak ada suami ke?" "Suami aku telah lama meninggal dunia." "Oh, rupa-rupanya betul ibu IT." Kata Rasulullah, "Boleh tak aku cadangkan supaya kamu berumah tangga lagi?" "Ya Rasulullah, siapa yang nak dengan aku?" "Nak tak ke tidak?" "Oh, oleh kerana-Mu ya Rasulullah, tawarkan pada aku." "Nak ya Rasulullah, aku setuju ya Rasulullah." Yang nak nyarikan Rasulullah, cuba bayangkan Pak Imam carikan tuan-tuan. Oh, suka betul katnya. Agaknya ya. Jadi tuan-tuan hadirin, rupanya nak dijodohkan siapa? Nampak pemuda tadi yang kelaparan malam tadi, yang curi tak jadi, nampak apa? "Sini wahai pemuda." Rasulullah panggil, "Wahai pemuda, kamu nak berumah tangga?" "Ya Rasulullah, aku bukan tak nak berumah tangga, aku ingin sangat. Tapi bagaimana aku nak berumah tangga? Perut aku pun kosong, tak mampu nak isi. Bagaimana nak berumah tangga? Kau nak ke tidak?" "Oleh kerana-Mu ya Rasulullah yang mencarikan jodoh, aku setuju ya Rasulullah." Akhirnya bernikahlah. Apabila bernikah, perempuan ni memang orang yang berada. Jadi lelaki pemuda ni tak ada apa-apa, ikut isteri. Apabila dibawa rumah, masuk rumah, macam termanjat. "Ini rumah macam malam tadi aku curi tak jadi ni." Alah, betul lah. Tengok roti masih ada ni. Ni betul ni. Apa ni, dinar-dinar masih ada. Ini bilik yang aku nampak kentol tadi ni. Kentol. Nampak betis tadi ni. "Ya Allah, ini rumah aku malam tadi nak curi. Wahai isteriku, kamu tahu tak, yang nak curi rumah kamu tadi, akulah yang menjadi suamimu. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku ya Allah. Ampunkan hamba-Mu, maafkan." Dah. Perempuannya solehah dimaafkan. Tengok, betul tak dia cakap? Tinggalkan yang haram, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Tengok, ganti lebih baik tak? Tadi kalau dia makan roti curi, dahlah dosa, haram. Makan pun dalam keadaan ketakutan, betul? Tengok kanan kiri, betul? Sekarang tengok, dapat makan roti, dapat ambil dinar. Satu lagi tak boleh cakap lah. Dapat kentol. Lepas tak? Bertakwalah kepada Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ya, sabar ada 3. Sabar pertama, sabar daripada timpa musibah, kena sabar. Sabar apabila melakukan perkara yang perintahkan oleh Allah, kena sabar. Sabar apabila menghadapi maksiat, sabar, kena tinggalkan tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengatasi, ya, untuk menghadapi ujian-ujian macam banjir, ya, macam kehilangan orang yang disayangi, kehilangan harta dan sebagainya, kita banyak-banyakkanlah bertaubat. Banyak-banyakkanlah bertaubat. Lagi-lagi kita nak menghadapi bulan Ramadan ni tuan-tuan, banyak-banyakkanlah kita bertaubat. Dan banyak-banyakkanlah kita contohnya melafazkan kalimah istighfar tuan-tuan. Kerana tuan-tuan, orang yang memperbanyakkan istighfar tuan-tuan, Rasulullah telah bersabda daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ya, rawahu Abu Daud. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang melazimi, barang siapa yang sering beristighfar, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar. Kalau kita ada kesempitan dalam kehidupan kita tuan-tuan, banyakkan beristighfar. Insya-Allah kesempitan itu Allah Taala bagi jalan keluar. Dan orang yang banyak beristighfar, setiap kebimbangan, ya, Allah Taala beri jalan ke lapangan. Dan Allah Taala juga memengurniakan rezeki yang tidak disangka tuan-tuan. Banyakkan istighfar. Ini dikuatkan lagi tuan-tuan
Nanti kalau balik tuan-tuan buka surah An-Nuh ayat surah An-Nuh ayat 10 dan hingga ayat 12. Ya. Orang yang kelebihan istighfar ni dinyatakan dalam surah An-Nuh ayat 10 hingga ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Tuan-tuan, kan ada satu peristiwa tuan-tuan selalu dengar cerita ni tuan-tuan. Ini cerita daripada Imam Hasan Basri. Ada orang jumpa pada Tuan Guru Imam Hasan Basri, "Wahai Tuan Guru, saya ni ada tanam tanaman, ya, tapi tanahnya tak subur, kemarau panjang. Ya, macam mana wahai Tuan Guru?" Sebelah Imam Basri ni anak-anak murid lain pun ada, sahabat-sahabat Imam Basri ada. Tuan Guru jawab pendek aja, "Balik rumah banyakkan istighfar." Itu aja, suruh balik, suruh banyak istighfar. Yang sebelah-sebelah ni pun boleh, "Wahai Tuan Guru, dia tu datang jauh-jauh tanya, suruh jawab istighfar aja kemarau. Patutnya jawablah buat pemberian hujan ke apa ke kan. Suruh istighfar aja contohnya." Lepas tu datang lagi, "Wahai Tuan Guru, saya ni dah berumah tangga dah lama, tapi tak dikurniakan zuriat. Wahai Tuan Guru, macam mana?" Kata Tuan Imam Hasan Basri, "Banyakkan istighfar." Dia pun balik, yang dengar, istighfar lagi. So makan majun ke urut ke, patut jawapannya gitu. Terus istighfar aja. "Wahai Tuan Guru, ada buah-buahan, ada pokok-pokok subur semua, subur. Ya, tak kemarau pun pokok subur, tapi tak berbuah-buah." Tuan Guru jawab apa? Imam Hasan cakap apa? Banyakkan istighfar. Apabila dia dah balik semua, yang dengar-dengar dia cakap, "Wahai Tuan Guru, kenapa Tuan Guru jawab main-main?" Ibaratnya begitulah. Dia tu datang jauh-jauh, "Kenapa Tuan Guru jawab istighfar? Saya pun tahulah," ibaratnya begitu. Ini bukan jawapan aku, ibaratnya begitu. Ini bukan jawapan saya, ini jawapan Allah. Saya ni cuma menyampaikan aja dalam surah An-Nuh ayat 10 hingga 12. Jadi kita kalau ada masalah apa, contohnya tadi kesempitan apa, di antara kaedahnya kita usaha banyakkanlah kita beristighfar. Ya, kawan saya tuan-tuan, dia ingin sangat nak mengerjakan haji. Daftar dapat tahun 2032. Umur dah 56, penyakit macam-macam dah ada. Daftar 3 tahun, patut 2032, 4 tahun terus dapat. Wah, kabel kau boleh tahan. Kabel mana kau guna? KL, Johor, Batu Pahat. Tak guna kabel. Habis macam mana boleh dapat cepat? Boleh dapat, tapi duit penuh lah kat situ. Bukan duitnya cuma RM10. Duit dah penuh. Aku tak ada apa-apa. Cuma aku teringat guruku cakap tu banyakkan istighfar. Aku ngamalkan istighfar, ngamalkan selawat. Ya, dengan izin Allah, alhamdulillah. Ya mungkin. Ya, dengan keberkatan dia beristighfar. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ya, sebab itu tuan-tuan, nanti saya terangkan satu aja, besok kita sambung dalam kuliah subuh yang akan datang insya-Allah. Orang bertaubat ni, syarat-syarat taubat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 lah, ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia mendengar Rasulullah bersabda, hadis ni hadis hasan gharib, "Atadruna man ta'ibun? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu." Qala alaihi salatu wasalam, "Man taba wa lam yata'allamin ilma falaisa bita'ib." Apa kata Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa dia ngaku taubat sedangkan dia tak mau mempelajari ilmu, maka bukanlah dia orang yang bertaubat. Jadi tanda-tanda orang taubat ni kata Rasulullah daripada hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, tanda-tanda orang bertaubat ni dia rajin untuk ilmu. Betul tuan-tuan? Kalau dia nak bertaubat, contohnya lah tadi, sebelum ni dia tak pernah sembahyang. Tiba-tiba dia ataupun sembahyang tapi celam-celum minum wang air contohnya. Dia nak bertaubat, taubatan nasuha. Dia nak sembahyang. Tahu tak dia nak ambil wudu? Tahu ke tidak? Sebab itu kalau tanda-tanda orang bertaubat, kena rajin menuntut ilmu. Itu tanda-tandanya. Kalau nak ambil wudu, dia sudah barang tentu, kena tahu fardu wudu.
Fardu wuduk ada berapa? Ada 6. Pertama, niat. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Keempat, menyapu kepala. Kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Yang keenam, tertib. Yang sunat apa dia? Gitu. Yang makruh apa dia? Kena belajar. Itu baru bab wuduk. Dia nak sembahyang sunat taubat contohnya. Macam mana? Rukun sembahyang tadi ada 13. 13 tu mana yang qalbi, mana yang fi'li, mana yang qauli. Kena tahu. Mana yang sunatnya. Jadi tanda-tanda orang taubat ni dia rajin menuntut ilmu. Ya. Sebab tu ilmu ni kena update. Saya ucapkan tahniah kepada Surau Taman Megah ni. Kepada JKK-nya, JKK-nya pula. JK-nya dan ahli jemaahnya yang bertukar lungus buat majlis ilmu. Saya bukan ngajar, saya bual-bual aja. Yang ustaz-ustaz lain lah tuan-tuan. Bulan puasa pun dia buat. Alhamdulillah. Kebanyakannya kalau bulan puasa ni banyak yang stop. Ustaz, bulan puasa kita stop. Bulan Syawal pun stop. Lepas Syawal kita jumpa. InsyaAllah jika dipanjangkan umur. Tapi saya jawab cakap dalam ni lah. Saya tak gitu. Patutnya bulan Ramadan ni lagi bagus kita buat majlis ilmu tuan-tuan. Lepas kuliah subuh ke, kuliah asar ke, kuliah zuhur ke, ala puasa pun balik rumahnya apa tau ya. Dengar-dengar tu setidak-tidaknya kita dapat mengulang kaji tuan-tuan. Jadi untuk ilmu ni kena update lah. Contohnya dia nak taubat. Selama ni dia tak pernah mandi wajib. Contoh. Dia taubat, dia sembahyang tekun. Tapi ada sebab-sebab yang wajibkan mandi, dia tak mandi. Contoh. Macam mana ibadahnya? Sebab tu ilmu tu penting. Ilmu tu penting. Sebab itu saya ingatkan tuan-tuan, termasuk diri saya, kita nuntut ilmu agama ni lagi-lagi fardu ain, ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu akhlak tasawufnya, kena jalankan 5 perkara. Kalau kita belajar dengan orang alim. Saya bukan orang alim tuan-tuan. Kita belajar dengan orang alim ni, kata Sufyan As-Sauri, amalkan 5 perkara. Walaupun dia kata ulama, 5 perkara ni kena amalkan. Baru mudah-mudahan dapat keberkatan. Pertama, orang alim mengajar kena menang, ngerungok ke, ngiling ke, ngamal ke, nyampe ke. Tapi kadang-kadang saya sendiri ngerungok ke, menang, ngerungok ke, wis bar. Paham bar? Wis menang ngerungok ke, masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Betul dapat pahala. Dengar je dapat pahala tuan-tuan. Tapi upkan lagi. Menang diam. 2 ngerongok ke dengar. Nombor 3 ingatkan semula. Balik nanti tuan-tuan tengah minum kopi, balik sembahyang isyak tadi makmu mau ustaz ke nerang ke ada 4 golongan yang kecewa. Apa? Oh, yang pertama orang kencing berdiri. Makmu kencing berdiri tak? Yo tak apa. Contoh. Nombor 2, sembahyang dalam keadaan gopoh gapah. Nombor 3, kita melafazkan sebagaimana bila lafazkan. Nombor 4, dengan nama Nabi Muhammad kita berselawat. Ingatkan semula tak? Ingat. Tapi esok isu, tuan-tuan hadirin dia, besok dia sembahyang sendiri. Gopoh gapah pula. Contoh, dengan nama Nabi Muhammad disebut, buat bodoh. Ngamalkan tak? Tak amal, tak sempurna. Dah ingatkan, kena amalkan. Kencing berdiri, aku sehat ni. Duduk berjanggung macam ni. Kena bersihkan ni. Kena berdeham ni. Istimtak ni. Ya, istimtak pula. Istibrak, contohnya. Amalkan. Itu pun tak sempurna lagi. Kena nyampe. Kena sampai kan. Kalau kita tahu, kena sampaikan. Nampak kawan kita contohnya, dia sembahyang tengok tapak kakinya. Oh, ada benda lekat. Ini apa? Ada getah. Ada tahu ni takut dia wuduk jadi getah ni. Oh, besar ni. Takut tak ada tegur dia sampaikan. Nampak kita kawan ambil wuduk. Oh, dia sing-sing pada sini aja. Kita tahu ni tak sah ni. Kalau kita lantak kau. Sah tak sah kau punya sembahyang. Aku. Nanti gaduh pula. Tak payah. Jangan. Sampaikan. Kita tahu tunjuk. Dan nak sampaikan tu cara yang hikmah. Haji, saya nanti nak ajak ngeteh kejap boleh tak? Boleh. Jangan takut. Abang bayar. InsyaAllah. Ngeteh-ngeteh tu buat. Tadi saya ni sekolah tak pandai. Tadi, yelah saya sekolah
Tak pandai, tapi saya macam dengar lah. Kalau ambil wuduk ni sampai ke siku sunat lebih sikit. Tapi saya nampak tadi baca sampai sini, kenapa ya? Teguh cari yang hikmah. Ya, kena sampaikan. Jadi syarat pertama, kita bertaubat kena ada rajin menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan hadirin, yang lainnya besok saya sambung dalam kuliah subuh. Minta tolong bagikan ni boleh tak tuan-tuan? Okey. Ini sebagai oleh-oleh lah tuan-tuan. Saya nak bagi sampul tak mampu. Saya bagi kertas saja. Iaitu pada malam ni saya nak sentuh sembahyang sunat awabin sebagai selingan lah, ya. Sembahyang sunat awabin ni daripada perkataan awab, ya. Awab ni maksudnya melakukan ketaatan. Ada ulama menyatakan sembahyang sunat awabin ni orang ketika itu kebanyakan orang sedang lalai tapi dia boleh melakukan ketaatan. Sembahyang sunat awabin ni jumhur ulama menyatakan antara maghrib sampai isyak. Walaupun ada yang menyatakan waktu duha, ya. Saya ceritakan sembahyang sunat awabin antara maghrib sampai isyak ni, sembahyang sunat di antara maghrib sampai isyak sekurang-kurangnya 2 rakaat, paling sikit 2 rakaat 1 salam. Sebanyak-banyaknya 20 rakaat dengan 10 salam. Antara maghrib sampai isyak tu sebanyak-banyaknya sembahyang sunat awabin 20 rakaat 10 salam. Boleh mampu tak? Krungu pun wis ndredeg sebenarnya. Krungu wis ndredeg nek iso gawe ya alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya tuan-tuan, bukan sebaik-baiknya, kalau tak dapat 20, apalah kiranya kalau tak ada majlis ilmu, kita buatlah 6 rakaat dengan 3 salam. Siapa yang buat 6 rakaat 3 salam, dalam hadis Nabi ada menyatakan, man shalla ba'dal maghrib sita rakaati qabla ayyatakallama wa faralahu biha zunubahu khamsina sanah. Barang siapa yang sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat dahulu sebelum daripada dia berkata-kata, nascaya diampuni baginya dosanya 50 tahun. Maksudnya dosa-dosa yang kecil. Dosa besar kena taubatan nasuha. Maghrib sampai isyak ni tuan-tuan, kebanyakannya kita dalam kelekaan. Betul tak ya? Sebab itu dinamakan sembahyang sunat awabin. Walaupun dalam keadaan lalai kita mampu melakukan ketaatan. Siapa yang buat 6, minta maaf tulisannya kecil. Mula-mula dia jawi tuan-tuan, tapi oleh memandangkan dia punya lafaznya tu dia sebut rakaat ini dulu. Nanti bingung pula tuan-tuan. Saya ubah ya, saya ambil dalam kitab Panduan Qiyamul Lail terbitan Agama Johor. 2 rakaat ya, sembahyang buat 6 rakaat, lafaz niatnya usalli sunatal awabin ma'a hibzil iman rakaatain lillahi ta'ala. Ini lafaz niat yang penting dalam hati ketika mengucapkan takbiratul ihram. Saja aku solat sunat awabin dengan memelihara iman 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surahnya, ini surah hukumnya sunat, tapi para alim ulama menyusun surahnya. Kalau sembahyang sunat awabin ibzil iman ni 2 rakaat, sebaik-baiknya lepas baca Fatihah baca suratul Ikhlas 6 kali, suratul Falak sekali, suratul Nas sekali. Rakaat kedua begitu juga, baca suratul Ikhlas 6 kali, suratul Falak sekali, suratul Nas sekali. Kemudian rakaat 3 dengan 4, ya, dua lagi 2 rakaat kita bangun lagi, usalli sunatal awabin rakataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surahnya apa-apa tuan nak baca tak jadi masalah. Saya cadangkan baca suratul Kafirun dan suratul Ikhlas saja yang mudah. Yang ketiga, rakaat 5 dengan 6, usalli sunatal awabin ma'al istiharah rakataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat awabin serta istiharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Surahnya pertama suratul Kafirun, yang kedua suratul Ikhlas. Tapi tuan-tuan kalau lepas Isya dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin kita buat 4 rakaat selepas sembahyang sunat Isya, 2 rakaat kita buat ba'da Isya, 2 rakaat kita boleh sembahyang sunat lil baqail iman. Kita sembahyang sunat minta ditetapkan iman. Yang tadi lepas maghrib minta dipelihara iman. Ya, mudah-mudahan amalan kita ini mudah-mudahan dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batila batila warzuqna tinaba
Allahumma ati Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina syarrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa aminus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.